Perlawanan yang terakhir untuk pasukan Kamboja pada saingan SEA Games ini. Jadi mereka mungkin juga cuba untuk mendapatkan sesuatu daripada pertarungan ini. Mendapatkan gol ataupun mendapatkan satu mata. Tapi option yang kedua itu bukanlah pilihan kita sebenarnya. Mahali yang cuba mengasak ke atas Le Raksemi. Berjaya mendapatkan lontaran ke dalam. Tekanan yang baik daripada Yong Kong Yong tadi yang memberikan kita lontaran ke dalam. Tahun depan dia main KL lagi, Jip? Saya rasa tidak, Zainal. Alamak. Soalan sensitif dijawab oleh jurulatih KL. Bola terkena tangan Badul Bakhtiar. Yang kita harapkan juga bahawa dia akan gunakan segala kemampuannya dan juga kebolehannya bagi mencipta banyak jaringan. Kalau bukan dia yang skor, berilah peluang kepada pemain lain untuk mendapatkan jaringan dalam game ini. 1-0 Malaysia mendolei seawal minit yang ke-7, jaringan dari Izzak Faris Ramlan. Kalau kita lihat setakat ni, pemain-pemain Kamboja ataupun pasukan Kamboja kurang memberi tekanan, dan saya rasa juga pasukan ini bukanlah satu pasukan yang boleh mencabar mana-mana pasukan di dalam SEA Games pada kali ini. Kita banyak menguasai pada permainan di tengah-tengah padang dan langsung keseluruhan permainan setakat ini dikuasai pasukan kita. Muslim juga pasti akan menjadi rebutan banyak pasukan dalam saingan Liga Malaysia selepas kontraknya berakhir nanti dengan pasukan Harimau Muda. Sedikit kecederaan dialami oleh Yong. Saya pasti beliau akan kembali ke negeri asal beliau, Zainal. Betul, Terengganu sudah pun menyenaraikan beliau. Tapi jangan lupa juga untuk posisi centre back Terengganu ada banyak pilihan. Mak Zan, kawan baik kita ni, dia boleh game satu ni boleh turunkan partnership antara Marzuki dengan pemain lain, dan kemudiannya untuk game yang akan datang juga dengan pemain yang lain. Itu bergantung kepada pasukan itu sendiri sama ada mereka inginkan pemain import di bahagian pertahanan atau tidak. Saya rasa Terengganu tak perlu. Mahali Jasuli. Cross yang agak kurang baik dari Mahali. Kita perlu memperbaiki hantaran-hantaran kita ataupun final touch kita di hampir setiap permainan. Betul. Selepas perlawanan Malaysia dan Kamboja ini, padang akan digunakan juga untuk perlawanan paling penting sekali dalam kumpulan A ini. Indonesia menentang pasukan Thailand yang bermula pada pukul 7 petang. Tapi sebahagian daripada para penonton sudah pun mula datang untuk mencari tempat yang paling sesuai. Dua musuh tradisi yang akan berentap sebentar lagi, juga untuk mencari tempat, mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir. Thailand dan Indonesia. Itu berita yang kurang enak didengar sebentar tadi, tapi tak apa. Tahun 1997 di Jakarta, Thailand menumpaskan Indonesia di final. Gelanggang yang sama, gelanggang ini juga. Dalam pada itu kita dapat lihat selepas jaringan Izzak, Malaysia mengendurkan asakan, Jip. Ya, benar. Saya tak tahu kenapa. Sepatutnya kita cuba mencari gol kedua dan memberi tekanan, terus tekanan kepada pasukan lawan. Kamboja cuba mengasak dari sebelah sayap. Kita tak boleh complacent, Jip. Kita tak boleh sambil lewa untuk menghadapi baki permainan ini. Ya, benar. Walaupun 1-0, 3 mata dalam genggaman, tapi yang lebih penting kita perlu mencari jumlah jaringan yang besar. Ya. Kalau kita mampu untuk menjadikan gol lebih daripada satu di separuh masa kedua ini, kalau kita boleh tambah lagi baik, mematikan terus semangat permainan pasukan lawan dan juga mengukuhkan lagi kedudukan kita. Izzak Faris sekarang ini dalam berhampiran dengan kawasan penalti. Wan Zarul Nizam
membuat cross. Di seberang sana Yong cuba mencabar, tapi dia dipersalahkan. Kita perlu memperbagaikan rentak serangan kita, Zip, untuk Ya, game benar. ini. Betul. Bukan sahaja kita menghantar terus bola ataupun high ball kepada kita punya forward, tetapi kita terus harus mencari ruang-ruang yang mana boleh kita cari gol atau peluang untuk menambah jaringan. Terlepas sebentar tadi Muslim. Badrul. Irfan. Bagi saya Yong, Jip, dia perlu memastikan bahawa selepas dapat peluang ini untuk game seterusnya juga dia ada kesempatan untuk bermain dalam first 11. Saya harap begitu sebab dalam pasukan ini saya rasa beliau lah yang paling baru sekali kalau digandingkan dengan yang lain. Saya rasa Nazmi Faiz juga pernah bermain di Vietnam sebelum ni dalam peringkat antarabangsa, tetapi Yong inilah tournament yang pertama bentuk beliau. Mahali menghantar semula ke belakang. Possession football yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Ong Kim Swee ketika ini lebih kepada hantaran-hantaran dalam kawasan sendiri, bukan untuk memecahkan barisan pertahanan lawan. Pendek hantaran yang dilakukan tadi. Izzak Faris cross semula ke belakang, terlepas pula Badrul Bakhtia. Biarpun Wan Zarul Nizam sudah menanti di hadapan pintu gol. Kamboja cuba membuat counter attack, tetapi mujur dibantu dengan kelemahan teknik pemain mereka sendiri apabila gagal untuk membuat hantaran yang tepat. Satu gerakan yang menarik pada saya tadi, tetapi malangnya hantaran di dalam kotak penalti saya rasa agak terlambat ataupun kurang persefahaman antara sama lain yang menyebabkan peluang tersebut hilang begitu saja. Itu dia kelekaan dari Wan Zarul Nizam. Dalam pada itu Kamboja membuat pertukaran awal, Zip, dengan memasukkan Tom Sare dan kemudian mengeluarkan Sasuhana. Sasuhana pemain yang lahir pada 4 April 1992, manakala pemain yang menggantikan beliau ini Beliau bermain dia main di midfield saya rasa. Merupakan pemain yang lahir pada 1 Julai 92. Satu pertukaran sudah dilakukan oleh jurulatih pasukan Kamboja, Lee Tae-hun. Mereka ingin menguatkan barisan midfield mereka dengan menukar pemain dan memasukkan pemain yang baru. Sikit memberi mungkin boleh memberi sikit tekanan kepada pasukan kita. Dan saya harap kita terus fokus, terus bermain. Yong pula dipersalahkan. Saya tak lihat bahawa itu merupakan kesalahan yang besar sebenarnya. Pengadil dari Emirat Arab Bersatu, Fahad Al-Qasa, bagi mengelakkan timbul syakwasangka, timbul kekecohan dan juga kontroversi. Konfederasi Bola Sepak Asia dengan kerjasama AFF juga memastikan bahawa pengadil-pengadil yang digunakan adalah pengadil-pengadil daripada negara-negara yang bertanding sahaja. Yang mengalami kecederaan ini adalah penyerang mereka, iaitu Chin Chuyun, pemain yang menjaringkan gol tunggal kepada pasukan Kamboja setakat ini dalam saingan Sukan C. Chuyun merupakan pemain yang lahir pada 10 September 92. Saya rasa Cambodia juga menurunkan barisan pemain yang muda, Zainal, yang boleh bermain untuk SEA Games akan datang. Betul.
Kemungkinan inilah dari salah satu development mereka untuk SEA Games akan datang dengan memberikan pengalaman kepada pasukan ini. Betul. Izak tak digunakan sepenuhnya kekuatan Izak setakat ini. Muslim antaraan yang lebih positif. Irfan Fazail meredakan sikit tekanan. Nazmi diasak dari belakang. Badrul sedikit negatif corak permainan biarpun mereka menguasai bola ketika ini. Wan Zarul Nizam percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Irfan Fazail, saya rasa satu percubaan sia-sia. Saya tidak pasti kenapa kita agak negatif kebelakangan ini, kerana kita tidak mampu untuk melancarkan serangan. Seharusnya kita melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pintu gol pihak lawan. Sebenarnya memang betul, kita kalau boleh kita tak perlu kata orang tu gopoh. Tetapi dalam keadaan begini, pada saya melihatkan bagaimana Kemboja sendiri pun tidak mahu mengasak kepada permainan ini. Kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan jaringan tambahan. Kalau kita lihat mungkin Cambodia memberi sedikit tekanan terhadap permainan, Zainal. Itu yang mungkin menyebabkan kita agak ke belakang sedikit bila mendapat bola. Memaksa kita membuat hantaran-hantaran ke belakang. Izak Faris mengalami kecederaan. Tendangan percuma untuk pasukan Malaysia. Yang saya lihat dalam skuad ini di Jakarta, beliau adalah harapan kita berbanding dengan Tamil Arasu. Tamil Arasu dijangka akan diturunkan untuk perlawanan pada hari ini. Dengan Badrul Bakhtiar melakukan percubaan terus juga kedakapan Sawyati. Tidak bahaya disebabkan mungkin jarak bola tersebut dengan pintu gol agak jauh. Tidak memberi sebarang kesan terhadap pasukan Kamboja. Tandukan ke belakang yang dilakukan oleh Fadli Sas tadi amat bahaya juga sebenarnya, kerana Chin Choyun berada di belakangnya. Itu juga satu kealpaan yang tak sepatutnya berlaku dilakukan oleh pasukan Malaysia sendiri, Zip. Ya, kita agak saya rasa longgar di bahagian midfield, memberikan mereka ruang untuk menghantar bola kepada pemain penyerang mereka, dan kita tak boleh leka walaupun kita tidak menguasai permainan. Pada tahun 2009, Malaysia menumpaskan Kemboja dengan 4-0. Yang seterusnya memberikan inspirasi kepada Malaysia menumpaskan Thailand dan juga Laos dalam perlawanan seterusnya. Masih lagi dalam kawasan sendiri. Jun 2011, pertemuan terakhir di antara kedua pasukan ini dalam perlawanan persahabatan. Yong di sebelah